Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda di mana sahaja anda berada. Kami di Sejahtera Asia sentiasa mendoakan dan harapkan agar semuanya, pertama, semangat raya itu kena ada. Ya, tetapi pada masa yang sama, kena sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Apa khabar Encik Wan Nalif? Sehat Ghazali Zawawi, Alhamdulillah. So, macam mana hari ni? Okey. Semangat ke? Semangat sebab tinggal 2-3 hari lagi kita raya. Persiapan macam mana setakat ni? Persiapan Alhamdulillah semuanya dah dalam keadaan yang seperti dirancang. Okey. Kita tunggu lebaran menjelma saja lagi. Wow. Dan dengar cerita hari pertama ataupun raya pertama Sejahtera Asia nanti, iaitu Sejahtera Asia Raya, di raya pertama kita akan bersiaran langsung juga. Betul. Menunaikan solat sunat Aidilfitri pada tahun ini. Bagaimana agaknya suasana menunaikan solat sunat Aidilfitri buat pertama kalinya dalam norma baharu. Baik, itu adalah antara perkara yang perlu kita beri perhatian sepanjang minggu ini, kerana minggu ini pejam celik kita nak menyambut Syawal, 1 Syawal. Jadi banyak program menarik juga kami sajikan kepada anda hanya di TVS, saluran 122 Astro dan My TV. Wan Alif, hari ini 10 Mei 2021 bersamaan dengan 28 Ramadan 1442 Hijriah. Pastinya kita nak pesan kepada mereka di rumah untuk sentiasa bersiap sedia dengan peralatan ataupun senjata norma baharu, pelitup muka, hand sanitizer. Kalau Wan Alif dalam handbag, apa norma baharu yang Wan Alif bawa sekarang ini? Memang samalah, Bukas. Kita ada sanitizer, saya pun ada extra mask. Kadang-kadang mask tu bila kita pakai terputuslah kan. Betul. Dan mask pun ada masa dia ataupun limit dia, hanya 8 jam saja. Lepas tu buang. Janganlah 8 jam sambung esok, 8 jam sambung esok. Tak eloklah tu. Betul, buanglah. Kalau pelitup muka itu berada dalam keadaan lembab, elok dibuang dan gunakan yang baru. Sama-sama kita berusaha untuk landaikan lekuk COVID-19. Sebelum kita nak bawakan perkembangan semasa kita di pagi Isnin ini, hari yang baru, minggu yang baru ini, mungkin apa antara topik yang akan kita bawakan kepada mereka, Wan Alif? Topik hari ini sangat menarik. Kita ada nasi lemak ganja. Yes. Ya, bercakap tentang nasi lemak pagi-pagi ni, guys. Ya Allah, cabaran utama sebenarnya. Jangan dibawa contoh nasi lemak juga. Betul. Dan topik yang kedua, wanita Sarawak menerjui komuniti Lada di Persada Antarabangsa. Wow. Wanita Sarawak? Okey, dan dengan cerita ianya dari negara seberang, negara Indonesia. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sejahtera Asia sehingga jam 8.30 pagi. Tapi sebelum itu, kami nak pesan juga kepada anda, jangan lupa untuk bayar zakat. Bayar zakat. Berapa ringgit dah? RM7 RM7 untuk di Sarawak. Ya, betul. Di Kalau Sarawak. Wan Alif memilih untuk membayar zakat secara online ataupun dengan amil? Semenjak PKP yang tahun lepas, saya dah cuba untuk buat secara online. Sangat mudah. Sangat mudah. Guna Sarawak Pay. Itu yang paling mudah. Mudah aja sebab benda ni kita tak perlu keluar, tak perlu jumpa orang. Bukan apa, sekarang pandemik masih lagi menggila. Jadi kita kena kawal. Kalau dapat benda tu dibuat kat rumah, buat kat rumah aja. Betul. Tak perlulah kita nak keluar. Betul tak, guys? Yang paling penting, kita kena ringankan tugas amil tu supaya dalam suasana dan norma baharu yang ini, semualah kesihatan semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Kita tak nak timbulkan apa-apa risiko ataupun kluster, sebab kita nak, insya-Allah, walaupun raya tahun ini masih lagi dalam norma baharu, tetapi kemeriahan itu kita kena sentiasa jaga. Itu adalah antara pesanan yang kami nak pesan kepada anda pada pagi Isnin ini, kerana kami nak bawakan satu topik yang cukup menarik, iaitu Francisca Lu Hong James, harapan negara di Florida. Pada 5 September yang lalu, Francisca telah dinobatkan sebagai Miss Universe Malaysia 2020 dan kini gadis cantik berbangsa Kayan Kenyah Iban dan berumur 26 tahun itu telah berada di Florida, Amerika Syarikat bagi pentas berprestij antarabangsa Miss Universe yang ke-69. Jika sebelum ini, Wan Alif, Miss Universe Malaysia 2019 telah menggayakan kostum bertema Peranakan Indulgence yang diinspirasikan daripada elemen Baba dan Nyonya. Kali ini, Francisca bakal mempersembahkan tema unik, iaitu representasi suasana kampung yang ada di negara ini, di Malaysia. Dan menariknya, Fran merupakan wanita Dayak pertama yang mewakili Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik Miss Universe. Sama-sama kita doakan kejayaan beliau agar boleh mengharumkan nama Sarawak dan nama Malaysia di persada dunia. Antarabangsa dunia. Betul. Ya, betul. Dan untuk kita rakyat Malaysia boleh
mengundi. Betul. Boleh mengundi. Apabila kita ada apps iaitu apps Aplikasi Miss Universe. Aplikasi boleh buat undian untuk mengundi first di sana nanti. Betul. So mungkin kita dapat sedikit sebanyak tolonglah. Betul. Mana tahu rezeki berpihak kepada negara kita pada tahun ini menjuarai pertandingan Ratu Cantik itu, insya-Allah. Ya, jika baru-baru ni guys, pandai lela. Mana tahu kali ini rezeki juga anak kelahiran Sarawak. Betul. Wow, sangat bangga jadi orang Sarawak ni guys. Sukan kita juga dalam pertandingan Ratu Cantik, kita juga sama-sama kita tingkatkan self enrichment kita supaya dalam setiap bidang itu kita boleh menempen nama. Okey, kita tanya juga Wan Alim, bagaimana agaknya pertandingan Ratu Cantik itu dikendalikan dalam norma baharu? Sebab bercakap mengenai norma baharu ini, kita juga nak bawakan kepada penonton di rumah untuk mereka sama-sama cakna mengenai perkembangan COVID-19, dan saya kira Wan Alim akan memulakan dengan status COVID-19 di seluruh Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih guys. Okey, perincian ringkas situasi terkini COVID-19 di Malaysia setakat semalam 9 Mei 2021, sebanyak 3,733 kes baru direkodkan, mengatasi kes sembuh baru iaitu 3,211 kes. Juga semalam mencatatkan 26 kes kematian baru. Juga semalam kita lihat dari laporan COVID-19 harian, iaitu jumlah kematian akibat jangkitan ke wabak COVID-19, jumlah keseluruhannya meningkat kepada 1,683 kes. Dan Selangor masih merekodkan kes harian paling tertinggi iaitu 1,278, diikuti Sarawak 454 dan beberapa lagi negeri di seluruh Malaysia. Dan boleh perkembangan ini anda boleh ikuti di laman sosial Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN. Dan bagaimana pula di Sarawak guys? Untuk di Sarawak, sebelum itu kita nak wawarkan kepada mereka bahawa sekarang ini kita faham kita nak menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri, Gawai Dayak dan sebagainya. Dan saya kira ramai juga antara kita yang mengekspresikan keluhan terutamanya di media sosial mengenai kelesuan pandemik. Yang mana apabila kelesuan pandemik ini berlaku, mereka akan terdedah kepada risiko penularan COVID-19 kerana mereka sudah mula mengabaikan SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi kita kena elakkan kelesuan pandemik ini dengan melakukan pelbagai aktiviti menarik dan kreatif di rumah ataupun di tempat kerja. Seperti contoh, kalau di rumah, kalau nak hilangkan stres disebabkan oleh suasana pandemik ini, mungkin kita boleh gardening, bercucuk tanam dan sebagainya. Kan minggu lepas kita dah bawakan topik orkid kepada anda. Bolehlah menanam orkid ke apa ke kan, untuk mengelakkan kelesuan pandemik. Bertanam, bercucuk tanam pula. Dan juga kami ingin ingatkan kepada anda bahawa banyak sekali perkara yang perlu anda ambil kira mengenai pandemik COVID-19 ini, yang mana 4 varian yang membimbangkan sudah mula dikesan, iaitu dari negara India, United Kingdom, Nigeria dan Afrika Selatan. Juga berita baiknya, pada masa yang sama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merancang untuk mengadakan ujian COVID-19 hanya menggunakan air liur. Dan test kit itu masih lagi dalam proses dan kita doakan agar semuanya dipermudahkan. Sebab kita terdah Wan Alif genang, terutamanya nembiak kanak-kanak terpaksa untuk menahan rasa perit menjalani ujian COVID-19 itu. Jadi mungkin ini adalah salah satu inisiatif oleh pihak kerajaan untuk pastikan mereka yang mungkin tidak bergejala itu dapat dikesankan. Ya, betul itu guys. Dan seperti pengalaman guys tadi, sedikit pengalaman guys apabila diswab, macam mana perasaannya? Perasaannya gemetar kerana kita lebih membimbangkan perkara apa yang berlaku selepas itu, keberangkalian yang berlaku selepas itu, yang mana sekiranya kita disahkan positif mungkin juga akan mempengaruhi keluarga kita dan sebagainya. Jadi itu yang saya risaukan, dan mungkin tips yang boleh saya kongsikan kepada anda yang nak pergi menjalani ujian COVID-19, jangan lawan kata orang Sarawak. Relax aja, tenang aja. Makin kita lawan makin sakit, makin kita relax tak rasa apa-apa sebenarnya. Itu adalah tips yang kami nak bawakan kepada anda sekiranya anda belum pergi menjalani ujian COVID-19, dan jika anda merancang untuk pergi menjalani ujian COVID-19. Sebab sekiranya kalau kita rasa macam kita terdedah dengan risiko, pergi sahaja untuk precaution. Okey, perkembangan COVID-19 di Sarawak secara ringkas setakat semalam 9 Mei 2021 mencatatkan 454 kes baharu COVID-19
di Sarawak, Wan Alif, dengan sebanyak 60.13% kes tertumpu di daerah Sibu, Bintulu, Miri, Pakan dan Sadike. Tiada kes kematian dilaporkan, namun ini jangan buatkan kita untuk kita alpa dan jadikan tiket untuk kita lupa kepada SOP yang telah ditetapkan biarpun nak menjelang Aidilfitri tidak lama lagi. Terus amalkan 3W, wash, warn dan wear, dan elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan closed conversation. Itu antara perkembangan semasa yang kami bawakan kepada anda di pagi Isnin ini untuk topik yang lebih menarik di Sejahtera Asia. Teruskan kesetiaan anda, tapi sebelum itu jangan ke mana-mana. Kita jumpa sekejap lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya sekarang. Saya Cikgu Azila dan pada pagi ini bersama saya adalah Puan Firna Azura Eka Putri Marzuki, Pengarah Eksekutif Komuniti Lada Antarabangsa. Tuan-tuan dan puan, Pegawai Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti KPPK, Firna Azura Eka Putri Marzuki telah dipilih sebagai Pengarah Eksekutif Komuniti Lada Antarabangsa baru-baru ini. Ini merupakan satu kejayaan yang amat membanggakan bagi seorang anak Sarawak yang memulakan kerjayanya sebagai seorang pegawai takbir dan diplomatik PTD pada 2008. Selepas lebih satu dekad, Puan boleh Puan kongsikan apakah perasaan Puan apabila telah dilantik menjadi peneraju bagi sebuah komuniti antarabangsa yang besar ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Azila. Cikgu Ya, selamat siang. Yang Pak, sekarang berada di Jakarta, Indonesia. Alhamdulillah. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya ingin merakamkan penghargaan kepada Sejahtera Asia kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi sedikit pengalaman, especially on the appointment of as the new Executive Director of IPC. Berbalik kepada soalan Cikgu Azila tadi, Alhamdulillah. Saya join PTT in 2008, but before that saya kena bagi kredit sikit kepada kementerian sebelum my first posting actually was with Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, which is MOTAC, selama lebih kurang 11 tahun. So semasa perkhidmatan saya di MOTAC, saya telah didedahkan dengan banyak pengalaman seperti international affairs yang saya buat selama 7 tahun lah. So that is one of the salah satu kriteria mengapa untuk mendapat ED IPC tersebut. And then after that in 2012 saya telah mendapat promotion. I got promoted to Ministry of Primary Industries and Commodities, which is KPPK. Dan di sana saya telah I'm heading a paper unit lada di bawah bahagian pembangunan industri koko dan lada di KPPK. So since then saya telah didedahkan dengan semua policy and then programs on paper lah, especially in terms of global punya paper industry, and juga kita punya negara lah. Saya juga terlibat dengan drafting of the dasar agri komoditi negara untuk industri lada juga. So actually it's a recognition for me as a PTD officer and of course a Sarawakian to be appointed as the pengarah eksekutif di IPC, kerana pelantikan ini adalah secara rotation, maksudnya by rotation ya. Sebelum ini adalah Vietnam and now Malaysia, and the last time was I think in 1980s, and IPC actually ditubuhkan pada 1972. So satu pencapaian yang boleh dibanggakan oleh Malaysia dan juga Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi lah. Alhamdulillah. Alright. Dia punya Puan, tanggungjawabnya besar ya Puan Jadi orang besar lah kata orang Puan. Yalah, nang menajak.
lagi besar tanggungjawabnya, lagi besar jawatannya, is actually lagi besar tanggungjawab. But because of our country, we have to do our very best lah, and we need to jaga image as Ya. Malaysia represent di arena antarabangsa. Ya. Ya Puan, dengan jawatan yang ini yang digalas ya Puan, bukanlah sesuatu yang mudah dan ia datang dengan tanggungjawab yang sangat besar. Antara perancangan awal ya Puan, pihak Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komuniti untuk memperkasakan industri lada negara dan meneroka pasaran baru bagi 2021 dan yang seterusnya. Apakah perancangannya Puan? Okay, seperti yang kita sedia maklum, we are in actually the pandemic area lah, I mean COVID-19 kan. So banyak juga halangan yang kita hadapi, but at the same time kita juga banyak membuat pelbagai policy ataupun strategi untuk on how to resolve this issue lah, especially during this trying times kan. So untuk KPPK, walaupun saya dah tak ada dengan KPPK, but I can still relate it sebab we actually di bawah rancangan Malaysia ke-12 bermula pada tahun 21 sampai 25 21, 22, 3, 4, okay, 5 years kan. So KPPK telah merancang pelbagai aktiviti lah untuk memperkasakan industri lada negara, antara lain dengan pembukaan kawasan tanaman lada baru 2.99 hektar, and then also kita banyak program R&D, research and development untuk produk-produk lada. Sebelum ini kita more to food punya produk, and then we are looking at the non-pharmaceutical lah, maksudnya yang all this makeup, cosmetics semua macam tu. And then we also try to encourage more usahawan lada untuk menghasilkan produk-produk lada so that we can promote it to at the international level. Dalam masa yang sama kita ada pelbagai program, skim tanaman baru, skim tanaman lada matang yang dilaksanakan oleh agensi iaitu Lembaga Lada Malaysia ataupun Malaysian Pepper Board based in Kuching, Sarawak. Oh iya, okey. Puan, pada 2020, Ketua Pengarah Lembaga Lada Malaysia, Stanley Liu, berkata bahawa Vietnam ni dia baru sahaja meneroka industri itu kira-kira 15 ke 20 tahun yang lepas. Namun beliau berkata pada masa ini negara itu merupakan pengeluar lada yang utama di dunia, mengalahkan negara kita. Yang mana negara kita ini mempunyai rekod penanaman lada dah 200 tahun dah. Pada pendapat Puan Firna ya, apakah aspek yang masih boleh dipertingkatkan dalam aspek perniagaan industri lada di Malaysia yang masih boleh dipertingkatkan lah? Alright, actually Encik Stanley Lee was the ex-Director General of MPB. Now the Ketua Pengarah MPB is Encik Philip Gawing. So betul, dia actually Vietnam is currently the first world producer of pepper. Because of dia punya negara encourage dia punya people, smallholders to plant pepper kan. So dia bagilah kawasan yang agak luas kepada dia punya smallholders untuk menanam lada. That's why dia punya production is very high. Unlike Malaysia, kita punya compared to Vietnam, in terms of quality, our pepper actually especially one of the best quality pepper in the world compared to Vietnam. So kalau production memang Vietnam is paling besar, but in terms of quality is actually Malaysia. So untuk Malaysia kita pun ada perancangan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk menghasilkan pengeluaran yang banyak tapi yang menumpukan kepada quality. Maksudnya lada premium dan sebagainya lah. So I think we really cannot compete Vietnam because they are very memang sangat drastic lah dalam penanaman lada, tapi kualiti tanaman kita still kita jaga. So I think that's it lah. Yeah. So maksudnya pada yang Vietnam ni apa yang mereka banyak fokuskan dan tumpukan adalah sebab mereka boleh produce banyak dan banyak. That's why mereka menjadi atau pengeluar yang the government provided them with the tanah, but because Malaysia kita
kita tengok dia punya in terms of soil, and then yang paling banyak actually 98% of kita punya pepper produced by Sarawak. So and then kita punya keluasan tanah pun kita agak a bit limited kan. And then but in terms of quality, we are still the best compared to Vietnam actually. So we should orang cakap pegang kepada quality lah instead of production ni. And then the moment production and demand tu a bit slow because of pandemic kan, but we will try to encourage more orang cakap pembelian ni lah, export of ni macam tu. Pada pendapat Puan, bagaimana Malaysia sebagai peneraju IPC dapat meningkatkan daya saing industri dan kualiti produk berasaskan lada di Malaysia? Okay. Actually, we work hand in hand lah with other IPC member countries kan, macam Indonesia, Sri Lanka, India, Vietnam kan, to also produce very good quality of product kan, especially berasaskan lada. So at the moment kita memang fokus IPC fokus kepada amalan terbaik lah daripada semua negara untuk dikongsikan bersama on how to hasilkan lah. Kita ada 3 komiti di bawah IPC, committee meetings maksudnya. Satu yang fokus on marketing, pemasaran, satu R&D, and then satu lagi quality. Maksudnya these 3 committee meetings akan ialah fokus kepada different platform. Yang tadi tu macam berasaskan lada tu, it's more on R&D lah. So sekarang banyak tumpuan kepada R&D untuk how to produce more product based on pepper kan. Macam yang saya mention tadi, pharmaceutical, non-food lah. Sebab sekarang banyak on food kan. Macam sauce, pepper. Itulah. So working together actually untuk menghasilkan policy and more activities lah to encourage semua negara termasuk Malaysia sebenarnya, because we are as an organisation kan, we need to look kebajikan untuk semua negara lah maksudnya. Dan satu lagi Puan, saya terbaca juga perkembangan terbaru sekarang ini Sarawak ni, kita dengan kemajuan teknologi ni, Sarawak dikatakan tidak lama lagi akan menggunakan teknologi untuk memantau ladang-ladang lada menggunakan telefon bimbit dan komputer riba. Selain itu, terdapat juga usaha di mana drone juga digunakan untuk menabur baja di sekitar ladang lada mengikut kapasiti tertentu. Bagaimana Puan, perubahan ini, teknologi ini memberi impak yang positif kepada industri lada negara kita? Of course, okay, thank you. Of course, we have to adapt to our fourth industrial revolution ataupun fourth 4IR kan. So salah satu perancangan KPPK di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 is also to use this IoT, maksudnya untuk memastikan kita punya penanaman lada tu selaras dengan teknologi terkini lah, we call it smart farming macam tu kan. So penggunaan drone ataupun laptop or application ni memang di dalam perancangan KPPK dan sedang dilaksanakan oleh Lembaga Lada Malaysia. So kita harapkan dengan adanya teknologi pintar atau smart farming ini bagi penanaman lada, kita dapat menghasilkan lebih banyak pengeluaran lada dan also memastikan kualiti lada itu dapat dipertingkatkan lah. So kita boleh export to more pasaran kan? Macam tu. Right. Jadi apa ni? Dengan sekarang ini Malaysia menerajui IPC. Lepas tu kita punya kualiti lada pun mengikut yang Puan mention tadi adalah kualitinya bagus. One of the best in the world, yeah. The best in the world. Ya, dan kemajuan teknologi. Tak ada makan salt pepper sih. Mesti support nang makan. Oh. That's good. Dan
dari segi ni juga kemajuan teknologi ni semua dia menyumbang dari segi production, dari segi kualiti, dan pada pendapat Puan macam mana dia punya future, masa depan industri lada ini untuk Malaysia dan untuk mungkin boleh bercakap untuk negeri Sarawak? Okay, sebenarnya banyak perancangan, program ataupun dasar yang telah disediakan oleh kerajaan untuk kita memastikan industri lada ni kekal mampan. Maksudnya the sustainability of pepper industry tu kita boleh kekalkan so that it can become our still relevant untuk sebagai penyumbang kepada ekonomi negara. So in terms of because since Malaysian Pepper Board is our agensi pelaksana di bawah KPPK, maksudnya apa-apa dasar atau polisi yang dirancang oleh KPPK akan dilaksanakan oleh MPB. So kebanyakannya program yang dirancang adalah seperti skim tanaman baru yang melibatkan 1,650 hektar di bawah rancangan Malaysia ke-12, and then skim tanaman baru, tanaman lada matang ni maksudnya yang kita dah tanam selama berapa tahun dan kita try to maintain the farm. And actually I forgot to tell this, industri lada negara ni dipelopori oleh kebun kecil. Kita belum lagi ada big players, maksudnya investors to invest ni. So kita memang 98% of the penanam lada tu is pekebun kecil. So we have to make sure that dia punya kebajikan tu kita jaga. So kita pun provide juga dia punya bantuan, insentif dan sebagainya lah. Dan semasa COVID juga, actually kerajaan ada memberi bantuan prihatin sebanyak 16.1 juta kepada lebih kurang 35,000 kebun kecil untuk memastikan dan tanaman lada tu still boleh dipelihara lah. And then what else, kita juga sekarang memfokus kepada untuk encourage more usahawan. Kita tak nak juga, kita ada hiliran and huluan. Huluan means the hiliran means the product and products kan. So kita pun nak selain daripada kita punya income, source of economic income tu from the production of the pepper, kita nak juga income from the hiliran punya produk tu, maksudnya end product tu. Kita encourage more usahawan untuk hasilkan banyak produk seperti food products, non-food, so that kita can increase kita punya source of economy itulah. Selain itu, R&D kita juga sedang fokus kepada R&D. We will commercializekan kita punya R&D so that other countries also can learn from our best practice lah, macam tu. And of course semua ini tertumpu di negeri Sarawak because of the 98% of our production is in Sarawak lah. At the same time, our Minister of Kementerian Persahaman Perdagangan dan Komoditi juga merancang untuk memperluaskan tanaman lada ni kepada di semenanjung Malaysia lah. That is one of perancangan. Instead of focusing Sarawak, kita akan juga buka peluang kepada negeri Johor dan negeri-negeri lain yang berpotensi lah untuk penanaman lada. Sebab lada ni dia bukan jenis yang boleh tanam sukati nak. Yang mesti ada soil yang sesuai lah sebenarnya. That is the perancangan lah sebenarnya. Okay. Sekarang menjawab soalan lah. Ya. Puan, dari pendapat Puan, pada pendapat Puan untuk last Puan Okay, boleh. Pada pendapat Puan, apakah cabaran terbesar yang mungkin akan dihadapi dalam usaha perubahan dasar yang berkaitan dengan industri lada negara? Cabarannya, Puan. Okay, cabaran. Actually, this cabaran is not only meant for commodity lada. It's for all other commodities like palm oil. Cabaran besar sebenarnya harga. Kalau harga tu bagus, very high, people will very macam interested to tanam. Kan, macam kalau harga lada tinggi kan, orang cepat je nak tanam. So it's our responsibility, especially dekat IPC, untuk to come up with some of mechanism untuk buat how to stablekan harga lah. Kalau ada harga jatuh, how we can stabilize the price kan. So itu salah satu cabaran. Salah satu cabaran lagi in terms of sustainability lah, sama ada kita boleh sustain tak industri lada ni sampai
like forever. That is our salah satu cabaran juga, sebab sekarang banyak yang pekebun kecil kita is more than 35, and 40 years above kan yang tanam ni, and then it's very like family punya business kan. So how can we encourage young people to plant lah dalam macam sekarang ni kita try to encourage lah banyak orang muda untuk turut sama membantu. And then of course another one is investment lah. Kita belum ada big players or big investors untuk bersama-sama melabur dalam penanaman lada. That is one of those cabaran lah yang boleh kita kita akan try to resolve lah soon insyaAllah. Okey, Puan, masa sentiasa menceburui kita. Kita punya perbincangan dan kita punya perkongsian daripada Puan pada pagi ini sangatlah orang kata macam bermanfaat lah ya, nak dikongsikan kepada saya sendiri sebagai host dan rakan-rakan di Sejahtera Asia dan of course kita punya penonton di Sejahtera Asia. Terima kasih Puan kerana sanggup meluangkan masa bersama kami dalam kesibukan. Sanggup sudi again, and thank you very much to Pak Azila and also Sejahtera Asia kerana menjemput saya pada pagi ini. InsyaAllah kita selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri soon daripada Jakarta, Kota Jakarta ya, Bandaraya Jakarta. InsyaAllah and then diharapkan agar perkongsian pada pagi ini dapat memberi sedikit sebanyak maklumat berkaitan industri lada dan turut memberi manfaatlah kepada semua penonton dan especially Sejahtera Asia lah. InsyaAllah kalau kita bertemu lagi di masa hadapan ya. Kalau datang Jakarta, Roger. Ya, nanti saya cari Ibu Firna. Bisa Pak, bisa aja. Okey, itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Ya, okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merancak gitu. Bertemu kembali dalam Sejahtera Asia menemani anda di pagi Isnin ini, pastinya bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan rakan setugas Wan Alif. Sebelum kita nak masuk ke topik kita, topik yang kedua, kami juga nak kabarkan kepada anda pelbagai rancangan menarik di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Antaranya yang wajib anda tonton hari raya kedua, iaitu telemovie Sehari Sebelum Raya. Akan bersiaran di raya kedua jam 9 malam dan antara yang akan membintangi telemovie tersebut adalah Izzati Farhana, Haziq Fadullah, kita ada Osha Basri, kita ada Fir Afandi dan diarahkan oleh Ikmar Sarbini. Jadi jangan lupa untuk saksikan telemovie dan banyak lagi rancangan-rancangan menarik hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Lapar tak? Sahur tak pagi tadi? Saya sahur. Sempat? Sahur guna air susu dan kurma je. Oh, tak makan sihat. Kalau sebelum ini kita pernah moreh dengan satu tempat makan ni memang viral di Kuching. Kalau orang datang Kuching, wajib singgah di tempat makan ni sebab kita nak cakap mengenai pagi-pagi ni kan, godaannya tinggi sedikit. Sabar Bulan puasa. Kita bercakap mengenai nasi lemak. Tapi pastinya kita nak tahu juga Wan Alif bagaimana perniagaan makanan nasi lemak ini boleh bertahan. Apa differentiator yang perlu mereka ada, bukan sahaja dari segi resepi, mungkin nama kedai makan tu sendiri kena catchy. Itu antara strategi yang boleh kita pelajari pada tahun ini supaya macam biarpun pada banyak lagi tempat lain jual nasi lemak, mungkin orang ramai tetap memilih perniagaan kita sebagai tempat mereka untuk menjamu selera. Jadi untuk mengupas mengenai topik ini, kita bersama dengan pengasas Nasi Lemak Ganja Nur Hayati Karim dan juga pengurusnya Zairil Edika. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Terima kasih. Sama-sama. Apa khabar kita dua uncle? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar tu, Dok? Sahur nasi lemak pagi tadi, Zairil? Sahur
sahur nasi lemak. Macam biasa. Yang biasa nasi lemak. Pagi, petang, siang, malam nasi lemak. Ya Allah, bingung juga saya. Kecuali nasi lemak kita santannya seedar kalori. Boleh? Yes, betul. Okey. Apa Noyati ya? Ah. Nama glamour kalau di kedai Kak Ida. Ya, Kak Ida. Kak Ida. Kak Ida lah. Punya mukanya strict kejap kita nasi lemak selalu. Eh. Dulu saya pernah pergi juga ke kedai kita. Tapi strict ya sebab apa? Bila kita dah merasa nasi lemaknya, Betul. cukup sekali pergi. Betul. Terlagi-lagi kita. Lala. Ini lokasinya di Kubah Ria. Tapi kita nak tahu dulu Kak Ida, macam mana perniagaan ini bermula dan sejak tahun berapa? Sejak tahun 1996. 1996. Ya. Okey. Mula kerja bisnes kecil-kecilan. Okey. Depan rumah, pergi jalan raya. Oh, kasih. Macam itulah. Kemudian adalah kedai-kedai yang di pasar, di gerai-gerai. Jual lagi kedai sewa gerai. Oh, sewa gerai. Maksud dia nasi lemak tu kita set dah hantar ke kedai ke ataupun kita Set dah. pergi jual kita Kami jual depan rumah. Jalan Astana. Bermula dari saya. Oh, di Jalan Astana. Jalan Astana. Bermula dari Siau. Okey, Jerel, dalam sekitar tahun berapa perniagaan nasi lemak tu daripada rumah mungkin di tepi-tepi jalan dah mula dijual di kedai-kedai macam di Kubah Ria? Sejak tahun berapa? Di Kubah Ria baru start tahun 2018. Baru lagi lah. Baru lagi lah. Mungkin dalam 3-4 tahun macam ni. Kami lagi cari customer yang tetap. So dalam masa 2 tahun dia ada turun naik lah. Macam ada susah sikit. Sebab lagi pun dengan namanya. Sangat catchy. Lagi orang tua susah nak menerima benda ya. Oh, ada juga orang suka. Ada orang suka. Sebelumnya pun kami orang di Kubah Ria lama yang Okey. dulu. And then kami orang dah dapat pindah 2010. Okey. Kami orang pindah di atas ya. Aha. Jadi kami orang yang jual pelbagai lah. Pelbagai. And then nasi lemaknya adalah kejap jual, kejap kecil. Sebab dengan keadaan lah. Jadi dah di Kubah Ria. Anak pun macamnya lagi belajar. So semualah ikut semua bidang tu dari family lah. Oh, kita mula tu sepenuh masa ke ataupun sepenuh masa aja? Sepenuh masa. Oh, jadi kita nak tahu orang muda kita Wan Alif. Apa yang menyebabkan kita sangat berminat dengan industri F&B tu? Kami dari kecil ikut mak mek. Dari nang berjual dulu. So dari lah mak menyuruh belajar. Ikutnya bisnes semua. Apa yang masaknya tangga. Dia di Paulah mek lama tu. Yang dari kecil lah. Dari kecil. Bermain nak senduk, nak keridau, wali. Betul sih. Benar? Bila dah besar tu dah biasa. Jadi benda tu menjadi pintu rezeki Ya. buatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki jual nasi lemak. Anak pun ngambil bidang Masak masak, juga. chef juga. Chef jual. Kita belajar juga. Kita belajar masak juga. So macam ada one day tu mak mek dengan bapak mek bisnes ada down sikit lah. Tapi ala kad jual barang makan tak nasi Sup goreng. power, dak Sup power. sup-sup. apa semua. Sepower. Sup Ya power. Rabbi, berseterus sih. Ya sup dia bos. Ya, ya box. box. Kata aku ajar. Sup power sirup. Bulan puasa tu macam-macam nak diingin kita. Boleh Ya walau. Dia adalah berbelas jam lagi dah. Okey, Kak Ida. Apa differentiator ataupun keunikan yang ada pada nasi lemak kita tu berbanding dengan nasi lemak yang lain? Sebab kami nasi lemak kami macam-macam pelbagai. Kami orang ada berbelas jenis lauk. Okey. And then nya macam ada ikan. Okey. Ikan tilapia. Ya. Okey. Macam nasi lemak biasanya ada ikan Ni tilapia. ada ikan tilapia. Ya. Keli pun ada juga. Keli pun ada. Ya. Okey, sambal paru pun ada. Ada, yang mesti. Yang mesti ada. So biar ada juga macam menu bermusim. Buah dabe. Buah habis. Nasi Makan lemak yang nasi buah lemak. dabe. Ya. Buah dabe direnyek sekali dengan nasi kita punya di tepi. Betul lah. Ni ada sambalnya pun. Dia sambalnya punya ada 3 jenis sambal. Macam sambal kicap, pedas, and then garam. Mesti Sambal bertumis. Dah bermusim tu nak tempoyak kah ada? Kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang ada, juga. tapi Jangan malas ada. cerita. Dia ada dimakan juga dengan kan? nasi lemak. Sebabnya lain daripada Sebab yang kami lain. nyarinya kelainan. Ya, dia fikir bilang tu nak masak apa. Ya, Tapi dapat penerbitnya diterima orang lah, ikan saya tubok ada. Ada?
Ya. Ada? Dah lah orang Semenanjung nak. Sebelum tu kalau bukan pandemik sudah suka datang ke situ segala nak cari ikan terubuk. Tok kiranya bonus. Dapat cari nasi lemak juga, ikan terubuk juga pada masa yang sama. Betul Cik Puan Alif? Betul. Ada sikit tu saya nak tanya. Pakuk dah? Saya pakuk. Ada. Ada juga. Ada. Tak gurau. Ibarat kedai nasi campur. Ni macam kami mula macam nasi campur. Ni pelbagai. Jadi kita stok macam Saya dengan Elio. Oh, saya nak bagi buat air. air. Nama dah. Oh, macam-macam ada. Oh. Jadi Sayangnya hari tu dah tutup. Dah tutup. Sama Balik Nasib. nasib. Bilalah buka balik tu? InsyaAllah minggu depan. Seminggu lah cuti. Seminggu. Kita raya seminggu, kita seminggu. Cuti seminggu juga lah. Alah. Iyalah, rehat. Raya juga. Ah, Nasi raya lemak juga. pun nak berehat juga. Jangan kita makan nasi lemak je-aja. Makan juga rendang. Lemang. Makan juga lemang nak. Betul. Nak tanya soalan cuba mas dengan sidaknya. Masa hari raya, kita tahu untuk hari pertama, hari ketiga boleh keluarga terdekat. Nasi lemak juga ada utama juga sih masa raya. Boleh go. Ya Boleh. Allah. Nak raya Datang pun di kita rumah. nasi lemak. Kita tak Bukan keluarga sereh, terdekat. bukan. Bukan. Pergi ke rumah. Pergi je rumah. Pergi je ke rumah. Sini rumah kita, kampung ni. Bandar Baru. Ke Bandar Baru. Bandar Bandar Baru. Baru. Oh, Boleh, dekat aja. Dekat aja. Dekat dengan jiran ah. Okey, kami kapal saya nasi lemak aja. Boleh. Raya. Okey, selepas ini kita nak tanya mereka, selain daripada nama perniagaan mereka yang sangat catchy, apa juga antara strategi mereka untuk pastikan bahawa perniagaan makanan popular di Malaysia ini sentiasa relevan walaupun bertahun-tahun diterima oleh pelanggan. Semuanya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Tuan mana? Kembali bersama kami di Sejahtera Asia bersama saya Wan Alif dan juga Ghazali Zawawi dengan topik yang kedua tadi iaitu nasi lemak. Sedap sangat nasi lemak ni. Nasi lemak dan- Ya Allah. susah nak madah Kenapa lah. Mualif? Dah tak sabar dah nak bersarapan selepas sebulan berpuasa. Ya, kena tunggu seminggu lah kalau nak rasa nasi lemak ni. Lepas raya, seminggu selepas raya baru dapat nak rasa nasi lemak yang sangat-sangat unik dengan lauk yang berbagai. Okey. Kak Ida. Kak Ida. Kak Ida, silakan. Kak Ida. Okey. Meriah. Kita tahu Meriah kan? pagi ni, Kita tahu yang nasi lemak ni dia ada nama yang sangat unik, sangat apa kata orang tu? Catchy. Dan juga berkontroversi. Nasi lemak ganja. Betul. Sebab apa letak nama ganja pada nasi lemak? Nasi lemak gajah ya. Marketing. Marketing. Yes. Okey. Bermulanya macam kita makan, jadi rasa nak lagi. Jadi rasa apa? Ketagih macam masa nak lagi. So terfikirlah anak pun setuju madah-madah Nasi lemak ganja. Okey. Ganja ya macam halal lah artinya. Jadi Sebenarnya ganja ya. macam jadi buah mulut orang. Dari buah mulut seorang orang. ke seorang, seorang ke seorang. Bercakap tentang buah mulut, mungkin ada yang suka, ada yang Kurang bersetuju. kurang Ya, bersetuju. ada. Ada. Ya, benda yang dah ada lah. So ni penerimaannya, penerimaan Penerimaan daripada orang. masyarakat sekeliling. Macam Mula-mula kita first kami promote nasi lemak ganja, ada seorang tua tu. Okey. Kita mau try menu baru kami orang si nasi lemak ganja. Nya pun terkejut, si Boni cuba. Tapi yang nang okey fast lah si apat. Yang macam dia saya 2 3 maybe nya orang tua. Maybe nya macam susah nak nerima benda ya. Okey. Bila lama-lama bila lama-lama faham lah. Faham. Betul. Alhamdulillah, Kita okey. akan Hanyalah marketing. Marketing. Dan Kita explain lah dengannya sebenarnya jam tu. Oh Tapi ya. sedar ganja memang. Dia pun dekat yang orang lah. pergi nak letak juga sebenarnya. Dia hanya mengambil definisi ganja tu benda yang Maksudnya- terlarang tu, tetapi benda tu menyebabkan orang nak ambil. Sebab kata orang Sarawak senang cerita belalak lah. Belalak, ya, Kalau kita belalak. makannya mok lagi. Sebab yang mungkin gunakan nama yang sangat catchy tu. Cakap mengenai strategi Jerel. Sebab kita tahu bahawa strategi pemasaran menggunakan media sosial kan itu memang gempak. Memang selalu orang pola untuk marketkan sidak pun perniagaan. Macam kita Nangga sendirilah. Media sosial, Facebook, Instagram, adakah perniagaan kita tu menggunakan medium yang sama untuk mewawarkan perniagaan kita dengan orang? Sama, kami orang pakai FB ads macam push ya apa semua, macam IG ada juga. So push lah, mereka orang pun marketing apa semua. Okey. Promote.
Oh, maksudnya ada juga sih mungkin pelanggan yang sebelum tu pandemik belum berlaku ada sih pelanggan yang mungkin datang daripada luar daripada Sarawak ataupun luar daripada Malaysia mungkin makan di Kubah Ria, makan nasi lemak kita. Ada? Ada. Dari sini Dari pun Semenanjung dikongsikan. semua. Mostlynya kebanyakannya customer kami orang tu Cina yang suka makan. Kata orang Semenanjung banyak juga. Sebab dia tahu di Kuching tu je kedai kami yang ada jual pelbagai. Pelbagai lauk. Orang banyak. Jadi customer kami majority orang Semenanjung Chinese. Paling banyak Chinese lah. Kak, boleh dikongsikan Kak? Sidak yang berbangsa Cina tu nak. Apa ni paling yang suka dekat nasi lemak kita? Adakah Nasi. pat kriuknya kah? Sidak apa? Ada kerupinnya kah? Yang suka bagian nasi. Nasi. Sebab nasi kami berkukus. Okey. And then sambal. Wah, Yang pun kupin-kupin tu. Yang mesti Kita bawa tak lebih. bayangkan sih. Yang makan minta extra kupin. Kupin dia yang ada ganja. So kami terkejut lah. Okey lah, Ada ganja-ganja lah. extra charge sih kalau Saya dah kupinnya. lah. Saya dah. Sambal extra pun kami ada cas. Tapi sikit je permintaannya Mega. Apa ya? Jangan je cepat habis gila. Selalu kami datang dah sold out dah. Kami mesti Dia mesti ingkah limit limit. besari. And dengar cerita, kuatan rami gila, si Datuk makai sistem nombor. Betul Ya, tak? pakai nombor. First dulu kami orang pakai macam kami orang hantar. So macam ada pernah kena viral hal tu lambat. Ya lambat pak. Kami pernah kena viral. Betul. Pernah Tukar kami pakai, orang ya. Pakai nombor dia. viral hal tu lah. Hal lambat tu lah. Kenanya dolok lah. So kami makin nombor. Betul. Adil dan Servis sama. Dia pun ada customer yang beri cadangan. So kami dengar lah. Dengan okey kami mula jam ya. Benar. Memang dengar juga apa pendapat first, customer. Bagus sebenarnya. Okey, strategi kita, kita viral melawan perkara-perkara yang mungkin kita dah kacak dah mula strategi perniagaan. Kita mungkin ada juga orang yang kurang bersenang hati dengan cara kita. And tegurannya mungkin juga boleh diterima untuk kita improve nak. Macam ni kita mengatasi perkara-perkara viral yang negatif tu. Ada orang lalu slow down, lalu rasa patah semangat. Tapi kita macam ni. First memang rasa macam macam itu naik dah kena benda macam ya. Malam memang siapa tidur lah. So fikir macam ni nak improve memang pun bisnes. I see. Dari segi layanan, dari segi bahan makan, kualiti bahan makan. So slow kami orang isoka, kami orang nanggal lagi apa yang kurang. Kami pernah down. Okey. Sedih dengan dengan dia. Tapi anak dengan suami kami habis semangat. Pada kita terima je apa pada ya. Kami orang saya akan sedih hari. Jadi kami pernah sedih, pernah nangis. Apa kurang lagi? Apa yang kurang? Kami ulah terbaik semua ya. Jadi anak pun ada biar lama tanya kita terima aja apa teguran orangnya. Memang cek tanggal lah. Ada yang benda yang benar, ada benda yang si apa semua. Mun benar si salah kita improvekan apa yang salah. Mungkin itu kan Betul biasa apa yang salah. hanya ujung jari. Betul. Viralnya hanya ujung jari. Dikit salah kami selalu ada customer mun ada salah pandangan kami. Betul. Jadi kami akan perbaikinya atau bisa kata ayam yang gigi berdarah. Ada customer. Alu tu viral. Jadi kami minta maaf lah pandangannya. Next time datang lagi kami akan bayar balik. Betul. Apa ya? Ada tapi alhamdulillah. Dia tu kami pun cara macam ya. Okey, bila kita kelakar pasal kita dulu bermula di depan rumah, di tepi-tepi jalan. Setiap perniagaannya berjaya tu orang mesti ada liku-liku yang harungi. Betul. Boleh sih kita ceritakan sebagai inspirasi semua masyarakat Sarawak, masyarakat Malaysia yang menonton kita sekarang tu. Apa antara liku-liku yang kita harungi, yang macam ni kita atasi benda yang mungkin boleh dikenang balik lah. Ada dalam kita bisnes tu kadang-kadang ada pasang, ada surut. Betul. Pernah kami down terus sebab si ada gelak orang, jadi keadaan si macam hari biasa-biasa. Kadang-kadang ada oleh, ada si oleh. Jadi kami tempuh je lah. Ya je harapan kami saya ada kerja. Kami hanya bisnes hari-hari nak duit. Orang bisnes tak nak hari-hari duit. So kami kena buatlah. Itu kurang je lah, kurangkan apa di bola kita. Esok hari kurangkan. Pernah kami, okey, si boleh melalui nasi lemak lo, boleh bidang lain lo, cuba. Kami jual sup power, kami jual mi goreng. Memang dari mak lah, family sebelah laki pun sama, family pun sama. Jadi kami terus jual je. Apa-apa barangnya kami fikirlah nak jual barangnya sampai kami
dikenal orang. Macam Superpower, bulan puasa kami mula dalam kawah. Oh, ya. Jadi orang kenal kami. Zaida Superpower je. Ambil. Ambil Jangan kau. patah semangat kan Jadi orang. kami jadi semangat. Jadi walaupun Betul. kami kerja kecil, siapa je orang besar-besar, Betul. kami alhamdulillah rezeki. Sebab orang mempunyai impian nak buka lain. Iyalah kata orang keluarga bermasak. Ah. Raya pertama tak mau pergi rumah setidaknya. confirm. Kita ambil depan rumah aja. Boleh. Ya, Okey. seru, Pak. Jeril, apa yang boleh kita pelajari daripada kekuatan ibu kita dan macam ni kita nangga perniagaan nasi lemak kita tu untuk tempoh 10 tahun akan datang. Kami nangga macam bisnes tu yang boleh pergi jauh. So kami insya-Allah dalam masa 10 tahun ni kami mau buka cawangan baru, Betul. central kitchen yang baru. So supaya dapur yang lebih luas, tempat yang lebih luas, tempat diri pun. So macam customer saya dah komplain yang tempat nyari lah apa semua. So ada tempat kami on pun lah, senang lagi. Kami doakan agar perniagaan ini terus maju jaya. Amin. Kata orang makanan tu selain daripadanya sedap, ialah menyatu padukan kaum kita. Pakai kita moreh, pakai kita lepak, berkumpul sama keluarga. Kita nak raya. Siapa nak raya secara ringkas daripada Kak Ida, silakan. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Selamat Hari Raya kepada semua pelanggan nasi lemak ganja. Minta maaf mungkin ada Salah dan silap. terkasar bahasa, terlebih kelakar apa semua. Minta maaf dari kami orang nasi lemak ganja. InsyaAllah kami orang akan cuba memperbaiki yang terbaik. Ya. InsyaAllah. Terima kasih. Kak Ida. Ucapan raya yang sangat bermakna. Ya, betul. Kalau boleh kita nak belanja sedikit. Nak lagi ni. Belanja sedikit kepada penonton kita secara ringkas, Kak Ida. Apa resepi rahsia untuk orang polah nasi lemak nyaman? Sikit je. Sikit je. Jangan badah full rahsia, sikit je. Saya kita mau kenal dengan kasih sayang. Ya. Kita mau kenal dengan kasih Betul. sayang. Kasih sayang. Sedap kita makan, sedaplah untuk customer. Betul. Sayang. Yang mesti ada kasihnya. Okey. Terima kasih, Kak Ida. Terima kasih. Dengan ikhlas. Ya semua. Okey, nampaknya kita dah berada di Meriah penghujung sekali. rancangan kita sebagai mengakhiri rancangan Sejahtera Asia pada hari ini. Betul. Saya ada pantun seperti biasa. Okey, pantun bukan nasi lemak. Bukan. Bukan Patuhi SOP belanja di pasar raya. Mencari perlengkapan iaitu lada. Tak lama lagi kita nak raya. Istimewa Raya Sejahtera Asia tetap ada. Wow, Wan Alif, mun dengannya seda pantun siksa. Jadi kepada anda di luar sana, pesan kami orang sentiasa kepada kita orang dalam kita nak menjalani hari raya tu, kita nak pergi shopping sia situ. Sekejap lagi nak pergi kerja dan mungkin ada orang dah ambil cuti nak masa shopping, masa membeli belah ya. Jaga SOP okey supaya tahun tu kita dapat sambut dengan meriah. Tahun depan lebih meriah insya-Allah. Jaga diri, stay safe. Okey, kami Ghazali Zawawi Dan kami Wan Alif. Sampai kita jumpa lagi dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Terima kasih.